duk cerita dalam Facebook. Ni zaman lah ni, Haji ni duk berniaga sikit-sikit ni, tunjuk duit kat orang. Baru buat saham 2-3 kali ya. Allah, dia tunjuk duit tu. Alhamdulillah hari ni untung masuk banyak ni. Sebab nak tarik orang ikut dia punya projek dia. Tu semua tak ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah tak suruh kita pajangkan, tunjuk kat orang harta kita. Berapa nak tunjuk kat orang harta kita. Tu semua sistem barat. Barat ajak macam tu. Lepas tu Nabi yang kedua apa dia? Yang kedua umur kita, jangan habaq kat orang, tak boleh. Dia ada satu hadis, dia panggil hadis musalsal bisuali adil umur. Hadis musalsal bertanya tentang umur. Jadi anak-anak murid pakat tanya kat tok guru, berapa umur Tuan Syekh? Maka guru tu akan jawab. Apa dia? Aqbil ala sya'nik. Ni hadis ni musalsal. Ada musalsal ya. Saya pernah dijemput di Tengku Bainun. Lepas tu hak pengurusi majlis tanya, umur Ustaz berapa? Saya kata, boleh nak tanya? Tanya dalam majlis lagi. Saya tanya ramai-ramai. Kita bagi hadis musalsal bisu'alil anil umur. Hadis musalsal tanya tentang umur. Jadi saya pun tak dapat tanya. Lepas tu pakat tanya, Ustaz umur berapa? Berapa umur Ustaz? Saya pun jawab, aqbil ala sya'nikum atau aqbilu ala sya'nikum. Buat kerja je, jangan tanya umur orang. Faham tak? Buat kerja masing-masing, jangan tanya umur orang berapa. Buat kerja kalian, jangan tanya umur orang. Ini dia. Ini antara adab kita bersembang dengan orang, jangan tanya umur. Itu tak ada adab sebenarnya. Kita bila bersembang dengan orang, tanya umur orang. Dia ada dua sebab. Yang pertama, kemungkinan dia kerja jabatan pendaftaran. Itu yang kedua lah. Yang pertama lah, sebab dia nak buat pendaftaran, buat pasport baru ke, itu mungkin lah. Yang kedua, dia nak tengok dia ni tera mana. Dengan saya ni umur jauh beza tak? Tadi sembang elok, tapi bila tahu umur, dandang sembang lain. Itu sebab tanya umur. Yang menyebabkan orang ni kadang-kadang dia akan mencela kita. Kadang-kadang kita tua pada dia. Dia tengok-tengok, lah tua pun tapi bodoh. Orang tua pula dah. Kalau hak kedua pula dia kata, oh muda lagi lah, ingat ke tua sangat. Muda lagi. Ish. Lah kali daripada ustaz jadi enter. Enter sihat lah. Enter tu tadi ustaz. Jadi enter lah lepas tu. Sebabkan kerana tahu umur lebih muda daripada dia. Faham tak? Kalau umur lebih tua pula daripada hak bercakap tadi, dia kata macam tu dia. Tua pun tak erti lah. Dia tak erti sangat. Macam tu pula dah. Sebab tu kata Imam Malik. Jadi siapa yang pernah tanya ni? Imam Syafi'i tanya ke Imam Malik. Imam Syafi'i tanya ke Imam Malik, berapa umur Imam Malik? Imam Malik jawab apa? Aqbil ala sya'nik. Buat kerja kamu, tanya umur orang berapa? Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan itu musalsal. Bersambung itu kepada para guru sampai kepada kita. Jadi saya ambil dengan para guru saya, antaranya Syekh Kiai Sya'rani, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, dan para guru yang lain, saya ambil dengan mereka dan meriwayatkan hadis tersebut. Hadis musalsal bisu'ali 'anil umur. Dua, jangan tanya umur, jangan tanya harta. Yang ketiga, jangan cerita pasal keluarga kita ke orang selalu sangat. Itu akan menyebabkan kedengkian orang pada kita. Tiap-tiap hari Raja nak post pasal anak dia. Tiap-tiap hari. Anak boleh berjalan, post. Anak boleh merangkak, post. Anak bergulin, post. Anak apa lagi? Semua post. Pampers anak baru beli, post. Weh, sampai hak ni pun nak kena post ke? Kasut anak ada 2 pasang, post. Dia kerja nak post dia. Instagram, Facebook, semua dia ada. Dia akan menyebabkan jadi apa je? Jadi ain. Orang akan tengok, mungkin orang tengok dengan pandangan yang tak suka dan boleh menjadi yang tak elok kepada keluarga tersebut. Dia panggil ain. Ain bahaya, tuan-tuan. Ain sangat bahaya. Kerana ain ni kalau nak berubat, berat. Ulama nak berubat ain ni, dia kena tahu orang yang buat ain tu. Lepas tu pula ada cara dia pula. Ada cara wuduk dia, macam mana orang yang nak buat ain tadi disebut oleh para ulama dalam kitab. Cara nak mandi dia macam mana. Orang yang bagi ain tu, contoh dia tengok orang jadi ain, orang tu jadi teruk, sakit, anak kecil jadi sakit. Bila sebab duk tunjuk ke orang selalu, maka akhirnya jadi ain. Sebab tu para ulama suruh ketika mana anak-anak kecil ini ditahnik, didoakan oleh para masyayikh, didoakan agar dielakkan daripada ain, dielakkan daripada perkara tersebut. Kita pun kena doa dekat anak-anak kita, keluarga kita. Sebab tu kat kereta orang Arab dia akan tulis Masya Allah, la haula wala quwata illa billah.
Sebab bila orang tengok kereta kita ada stiker tu, tengok duduk bawa kereta ni, dia baca hak tu dulu, insya-Allah tidak akan jadi masalah pada kereta tersebut. Kalau orang yang baca tu ada ain, maka dia akan terlindung ain tersebut. Faham tuan-tuan? Sebab tu orang Arab ditulis kat depan pintu rumah dia, la haula wala quwata illa billah, bismillahi masyaallah. Dia tulis yang tu. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang ada ain, kalau dia tengok tulisan tu dulu, dia baca tu dulu, insya-Allah tak ada apa-apa rumah tadi. Tapi kalau tak ada tulisan tu, dan orang yang tengok ada ain ni, dia tak baca yang tu, dia tengok-tengok, besar rumah ni noh. Tapi dia tengok dalam keadaan dia geram ataupun dia kagum sangat dengan rumah tadi, boleh kena ain. Dia ada dua sebab. Satu sebab dengki, yang kedua sebab terlalu kagum. Pun masalah juga kalau orang ada ain ni. Bahaya. Kita tengok kereta, wih lawa kereta tu noh, dan orang tu ada ain, pum terbalik. Itu di Mesir, kata guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, katanya ada orang Mesir ni yang dia ada ain dia kuat, sampai tengok rebau, mampus rebau waktu tu juga. Rebau mati waktu tu juga. Ini ain dia kuat betul. Dia panggil qatlu bil ain, membunuh dengan mata. Dia tak bunuh dengan pisau, dia bunuh dengan mata. Tengok jegir mati terus. Ada dalam kitab sebut, Mughnil Muhtaj ada sebut al-qatlu bil ain. Orang yang jenis bunuh dengan ain ni, macam mana hukuman kepada dia? Nak kena hukum hudud kan? Tak boleh, sebab dia bukan guna apa. Kerana dia dipenjara. Orang macam ni kena dipenjarakan, kemudian diberikan kewangan kepada dia, diberikan duit kepada dia, sebagai orang panggil apa, nak sara hidup dia, hatta dalam penjara sekalipun. Macam tu sekali. Ada bahasa ulama macam tu pun ada. Sebab ada ditontor dulu, ada seorang lelaki ni dia ada ain. Dia kalau dia tengok kereta api lalu, dia kata terbalik kereta api. Terbalik terus waktu tu juga. Sebut yang tu ya. Dia bukan wali pun, bukan tok wali. Dia tahu ini wali ni, dah bukan tok wali. Dia orang biasa ya. Tapi dia punya pandangan dia tajam. Sebab tu kata Nabi SAW ni, ain ni kalau kata ada sesuatu yang boleh melebihi qadar, takdirnya Allah Taala, ain melebihi takdir. Kalau ada, tapi tak ada yang melebihi takdir. Ain boleh melebihi takdir. Maksud dia kuatnya ain. Ni Rasulullah yang sebut. Sebab tu elok kat kereta kita, kereta saya pun tak ada pun. Tak ada pun la haula wala quwwata illa billah, tapi baca wirid sakron, kena baca. Kalau ada orang ada amalan kan, baca wirid sakron, baca hizib Imam Nawawi, itu pun mengelakkan ain. Kalau wirid sakron kita baca, dia akan ada sur. Itu pun nak lindung daripada ain, nak lindung daripada perkara yang tak elok. Ataupun kita tengok kalau kata kita boleh buat, tulis dekat rumah kita bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Kat stiker kereta kita pun bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Lekat kat kereta kita. Nanti kalau orang tengok, baca tu dulu, khair insya-Allah. Lepas tu ada orang kadang dia post gambar anak dia tulis bismillahi masyaallah kat dai anak dia. Lekat kat dai anak dia. Dia buat macam stiker. Jadi kalau orang tengok, dia nak letak juga gambar anak dia. Atau orang lain duk post gambar anak, takkan saya tak boleh kot. Post juga, tapi dia letak dekat dai anak tu. Ataupun dia letak gambar love kat muka anak dia. Lepas tu tulis bismillahi masyaallah, tak boleh kena ain. Ada sahabat Nabi yang kena ain dan hampir mati, terkena dengan ain. Ain ni bahaya. Dia ada dia punya cara ubat tu, nanti kita cerita cara macam mana nak berubat ain tu. InsyaAllah nantilah akan datang.